Seperti biasa, kita akan tonton video dulu untuk set induksi kita. Kita akan tonton video dulu. Okey, dan seperti biasa juga cikgu minta kamu berikan tumpuan. Okey, dengan video yang cikgu akan paparkan sebentar lagi. Okey, sebab cikgu akan buat sesi soal jawab. Okey? Kita tengok video. Kejadian ragut sekarang ni banyak betul lah. Dan lain kali kita mesti berhati-hati sepanjang masa. Kes ragut ni boleh meragut nyawa. Baik ayah, baik mak. Bersama kita penteras jenayah ragut. Okey. Boleh dengar tak tadi? Jelas ke dia punya suara? Jelas. Okay, jelas Okey, Ya, video boleh. tadi adalah memaparkan tentang apa? Jenayah ragut. jenayah ragut. Okey, jenayah ragut. Okey, kita mulakan sesi soal jawab seperti biasa. Okey, soalan pertama cikgu. Apakah tindakan yang perlu kamu ambil semasa melihat kejadian jenayah? Sesiapa tolong jawab. Apa tindakan yang perlu kamu ambil bila kamu nampak ada kejadian jenayah? Melapor kepada polis. Melapor kepada polis. Okey. Yang lain? Menjerit kepada orang. Apa tu? Saat? Menjerit. Kan aku. Siapa? Syarul, apa? Menjerit kepada orang. Menjerit. Menjerit, meminta tolong kan? Meminta pertolongan daripada orang lain. Okey, ataupun kalau kamu lihat itu kejadian jenayah, kamu boleh melaporkan kepada orang yang lebih dewasa. Selain ragut, apa lagi perbuatan yang kita kategorikan sebagai jenayah? Membunuh. Lagi membunuh. Okey, lagi merompak. Adit, okey, lagi lagi Natasha? Apa lagi? Mencuri. Okey. Okey, untuk kelas kita hari ini adalah berkaitan dengan kemahiran menulis. Okey, kemahiran menulis dan juga kemahiran mendengarlah sebab cikgu akan bagi penerangan juga. Okey. Standard kandungan 3.5 menulis untuk meringkaskan dan merumuskan pelbagai bahan prosa. Okey. Standard pembelajaran kita 3.5.1 menulis ringkasan dan merumus pelbagai bahan prosa dengan betul menggunakan ayat yang gramatis. Okey? Untuk objektif pembelajaran, satu, mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam petikan, dan kedua, merumuskan sebuah petikan. Okey, ini adalah objektif kita yang perlu kita capai hari ini. Okey. Karangan perpindahan maklumat ini cikgu akan buat sedikit penerangan dengan kamu. Karangan perpindahan maklumat ini yang kamu sudah tahu juga, karangan ulasan, karangan ringkasan dan juga karangan rumusan. Okey, yang ulasan, karangan ulasan adalah karangan di mana kamu diberikan satu bahan kita panggil sebagai bahan ransangan. Kita panggil bahan ransangan, sama ada dalam bentuk infografik, raja, carta, gambar raja atau sebagainya. Okey? Di mana karangan ulasan ini kita sudah diberikan isi tersurat di mana kita perlu mencari isi
tersirat. Okey, itu untuk ulasan. Untuk karangan ringkasan adalah di mana kamu kena mencari isi penting yang terdapat di dalam petikan. Okey, di mana kata kunci terdapat di atas arahan soalan. Berbanding dengan rumusan di mana kamu mencari juga isi penting, okey, yang terdapat dalam petikan, tetapi kamu kena cari kata kuncinya sendiri. Okey, karangan rumusan. Kita tengok karangan rumusan. Panjang karangan adalah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, seperti juga ulasan dengan ringkasan. Okey, untuk karangan perpindahan maklumat ni, okey, semua karangan ini kamu kena tulis dalam 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, untuk rumusan kamu boleh tulis dalam 1 perenggan ataupun dalam 3 perenggan. Boleh. Tapi ini berbeza dengan ringkasan. Kalau ringkasan dengan ulasan kita buat dalam 1 perenggan sahaja. Okey, tapi rumusan kita boleh buat dalam 1 perenggan, boleh juga buat dalam 3 perenggan. Tapi cikgu nasihatkan kamu untuk buat dalam 1 perenggan sahaja. Okey, macam ulasan dengan ringkasan. Buat 1 perenggan saja. Untuk karangan perpindahan maklumat ni, cikgu, kamu tidak perlu fikir berapa perenggan kamu kena buat dalam 1 perenggan saja. Ini arahan cikgu. Okey? Okey, mempunyai 8 ayat keseluruhan. Okey, untuk rumusan kamu kena tulis 8 ayat saja. 8 ayat sahaja. Okey, di mana 1 ayat untuk ayat pendahuluan. Okey, kemudian kamu kena cari 6 isi di dalam petikan. 6 isi dan juga kamu kena tulis 6 isi lah untuk ayat ID sampingan tu. Okey, jadi sudah tambah 7 sudah kan? 6 campur 1, 7. Okey, kemudian ayat penutup 1. Jadi ada 8 ayat semua. Okey, untuk karangan rumusan ni kamu kena ingat kamu perlu tulis 8 ayat sahaja. 8 ayat. Okey, untuk ayat pendahuluan, 1 ayat tu adalah idea utama. Idea utama keseluruhan petikan. Macam mana kita dapat idea utama ini berdasarkan kata kunci yang kita akan cari. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana kita cari kata kunci itu. Okey, tetapi idea utama ini kita dapat daripada kata kunci. Kemudian menggunakan pendanda wacana untuk menghubungkan isi. Seperti juga ringkasan. Okey, macam ringkasan kita guna penanda wacana kan? Kita guna penanda wacana kemudian isi 1. Okey? Kemudian nokta. Kemudian penanda wacana, kemudian isi 2. Nokta. Okey, cikgu sudah ajar pihak rumusan ringkasan dengan kamu. Macam begitu jugalah kita guna penanda wacana untuk menghubungkan ke-6 isi yang sudah kita dapat. Okey? Ke-6 isi. Kemudian untuk ayat penutup kita perlu ada cadangan dan harapan. Okey, tips pertama menulis rumusan. Okey, tips pertama adalah baca keseluruhan petikan yang diberi. Okey, perkara pertama yang kamu kena buat adalah baca keseluruhan teks. Baca dulu. Okey, jangan ada yang tertinggal. Dan baca dan terus faham. Bila kamu baca dan kamu fokus kepada apa yang kamu baca, kamu boleh dapat kata kunci itu. Okey? Membaca itu adalah untuk mencari kata kunci. Okey? Baca dulu keseluruhan dan cari kata kunci. Okey? Macam mana kita cari kata kunci? Kita tengok. Okey? Macam mana kita cari kata kunci? Okey, kata kunci itu adalah idea keseluruhan teks itu. Teks itu membincangkan tentang apa? Sama ada dia membincangkan tentang usaha-usaha ataupun langkah-langkah ataupun kesan, okey, kepada sesuatu. Jadi untuk cari kata kunci juga kita bergantung kepada perkataan sinonim. Ini perkataan sinonim. Okey, kemudian sini cikgu ada highlightkan sini, gariskan penanda wacana. Di dalam petikan mesti ada penanda wacana.
Okay, selain itu, seterusnya. Jadi kita gariskan penanda wacana dan ayat yang selepas penanda wacana tersebut. Dan kemungkinan ayat itu adalah isi. Okey? Kemungkinan ayat itu adalah isi. Jadi kita gariskan sahaja dulu. Bila kamu nampak penanda wacana, gariskan. Selain itu, seterusnya. Okey? Tetapi nanti cikgu akan tunjuklah. Bila kita sudah tengok di situ, nanti cikgu akan tunjukkan kamu satu paparan teks. Tapi teks tu cikgu sudah bagi dalam grup WhatsApp juga. Okey, kemudian labelkan menggunakan nombor. Kamu sudah gariskan, semua sudah garis ni. Kamu sudah garis semua mana isi yang kamu rasa. Kemudian kamu labelkan. Baca balik lagi. Ini adalah langkah ataupun tidak. Kalau kamu rasa langkah, kamu letakkan situ L1. Okey, kemudian kamu kenal pasti ID utama dalam petikan. ID utama itu macam cikgu cakap tadi, ID utama itu berkaitan dengan kata kunci. Contohlah kata kunci kamu di situ kamu tulis keseluruhan petikan ini berkenaan dengan langkah-langkah. Okey, jadi kamu masukkanlah ID utama berkaitan dengan kata kunci itu. Okey, sekarang ni cikgu kita akan masuk kepada karangan rumusana. Arahan soalan dia, baca petikan di bawah dengan teliti dan tulis sebuah rumusan yang panjangnya hendaklah mencapai 80 hingga 100 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey? Okey, ini teks. Okey? Teks ni cikgu sudah bagi juga. Sekarang cikgu mau kamu baca. Okey, cikgu akan panggil seorang-seorang lah untuk baca petikan ni. Ada 4 perenggan di sini. Okey, perenggan pertama cikgu minta Izati tolong bacakan. Izati, perenggan pertama. Perenggan pertama, cikgu. Ya, perenggan pertama. Jenayah ragut bukan saja melibatkan kehilangan uang atau barang kemas turut melibatkan kecederaan. Lebih malang lagi, ada kes ragut yang melibatkan kematian maksa. Biasanya penjenayah ragut melakukan kegiatan mereka menggunakan motosikal bagi memudahkan mereka melarikan diri selepas meragut. Wanita pula merupakan golongan yang paling kerap menjadi sasaran jenayah ragut, terutamanya ketika mereka bersendirian dan agak leka. Sudah, siap. Okey. Okey, perenggan kedua. Cikgu minta Saat. Tolong baca Saat. Bagi mengelakkan diri menjadi mangsa ragut, golongan wanita terutamanya dinasihatkan agar tidak memasang Cikgu dengar jelas. barang kemas berlebihan apabila keluar dari rumah. Barang kemas seperti gelang dan rantai leher yang dapat dilihat dari jauh bakal mendorong peragut untuk melakukan jenayah. Hal ini demikian karena kebanyakan kes yang dilaporkan kepada pihak berkuasa melibatkan kes ragut barang kemas. Selain itu, orang ramai perlu mengelak daripada berjalan di tempat-tempat yang sunyi seperti lorong di belakang kedai. Seseorang itu sukar untuk mendapatkan bantuan sekiranya menjadi mangsa ragut di tempat yang sunyi. Okey, terima kasih Saat. Okey, perenggan seterusnya cikgu minta Natasha tolong baca. Natasha, perenggan ketiga. Selain itu, kita tidak digalakkan berjalan pada awal waktu pagi atau pada waktu malam kerana peluang peragut mencari mangsa semakin mudah dalam suasana yang samar. Sebaik-baiknya elakkan diri daripada berjalan secara bersendirian. Mereka yang gemar keluar rumah tanpa ditemani siapa mempunyai kebarangkalian
ke barang kalian. Ke barang kalian yang tinggi untuk menjadi mangsa ragut. Bagi pejalan kaki, mereka digalakkan berjalan melawan arus supaya dapat melihat kendaraan dari arah depan. Seterusnya lebih berwaspada sekiranya ada peragut yang bermotosikal. Sebaik-baiknya golongan wanita tidak membawa beg tangan ketika keluar karena memudahkan peragut meragut beg tersebut. Jika terpaksa juga membawa beg tangan, mereka hendaklah meletakkan beg tangan itu di hadapan dengan kedua-dua tangan menutupi beg tersebut. Okey, terima kasih Natasha. Okey, perenggan terakhir cikgu minta Adit baca. Pada waktu yang sama, dalam memandang ke kiri dan kanan ketika berjalan, memastikan jalan yang dilalui selamat. Di samping itu, kita tidak boleh mudah terperdaya dengan hela penjenayah yang berpura-pura bertanya arah jalan. Biarlah kita dikatakan sombong asal saja diri kita selamat. Pendek kata, kita hendaklah sentiasa berwaspada dengan tidak memberikan peluang kepada peragut melakukan kejahatan mereka. Okey. Okey, kita selesai membaca sebuah petikan. Okey. Okey, sekarang cikgu mau kamu nyatakan dengan beritahu cikgu apa yang kamu rasa kata kunci untuk petikan ni. Petikan ni pasal apa? Peragut. Ya, memang ragut. Tapi apa? Kalau kita lihat kepada perkataan sinonim ni. Okey, itu memanglah berkaitan dengan ragut kan? Okey, tetapi kata kunci itu cikgu mau. Di sini, tengok kata kunci di sini. Ini perkataan sinonim ni. Apa kata kunci yang sesuai untuk petikan itu? Sama ada dia puncak, pesan, kebaikan ataupun langkah. Langkah. Betul seperti yang Izati cakap tadi, petikan ini kata kuncinya adalah langkah. Okey, di sini tengok ni perkataan ni. Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa ragut. Okey, bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa ragut, apa yang perlu kita buat? Jadi itu adalah langkah ataupun tindakan kita ataupun usaha-usaha kita ataupun inisiatif kita untuk elakkan diri daripada jenayah ragut. Ni petak ungu ni. Di sinilah usaha, langkah, tindakan, inisiatif. Okay, nanti cikgu akan share ni jadual perkataan sinonim ni supaya kamu senang nanti. Okey, jadi keseluruhan teks ini adalah berkaitan dengan tindakan yang perlu kita lakukan untuk elakkan diri kita menjadi mangsa ragut. Okey, sekarang ini berdasarkan kepada kata kunci itu, cikgu mau kamu cari 6 kata, 6 isi yang berkaitan dengan langkah-langkah, usaha-usaha yang perlu kita ambil. Okey? Kamu boleh tulis dalam buku, lihat kepada paparan ini, tulis dalam buku. Okey? Apa yang kamu boleh bincang dengan kawan, macam yang cikgu cakap tadi, kamu boleh bincang dalam chat box, kamu boleh bincang dalam grup ataupun bincang secara personal. Okey, Adit dengan Haikal boleh berbincang bersama Haikal pula. Saat. Okey, ya, cikgu tahu dia ke hospital. Okey, Adit dengan Saat boleh berbincang secara berpasangan. Izati dengan tolong Izati kasih off dulu kamera pula. Mic. Okey. Izati dengan Natasha boleh berbincang, boleh personal message, boleh bincang dalam grup. Okey. Apa isi-isi
6 isi, cari. 6 isi. Okey, 6 isi yang terdapat dalam teks ni. Dan cikgu mahu kamu tulis 6 isi itu dalam buku kamu. Okey, cikgu beri masa pada kamu untuk mencari 6 isi ini ya. Okey, bekerjasama sesama kamu. Okey, sesama pasangan masing-masing, sesama rakan sekumpulan masing-masing untuk cari isi ini. Nanti cikgu akan minta kamu untuk bacakan isi yang sudah kamu dapat. Okey, pastikan isi kamu berkaitan dengan kata kunci itu, iaitu yang cikgu sudah cakap tadi. Langkah, usaha, tindakan. Okey, yang boleh kita lakukan atau individu lakukan untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa ragu. Okey, sekarang cikgu minta kumpulan Adit lah dulu dengan dengan Saat. Okey. Bacakan dengan cikgu bentangkan 6 isi yang telah kamu dapat. Okey. Adit, kamu baca 3 isi yang kamu sudah dapat. Dengan Saat baca 3 isi yang telah dia dapat. Sekarang, cikgu? Ya, sekarang. Sudah siap kan? Dapat sudah kan? Ya. Sudah. Okey. Kita tidak digalakkan berjalan pada waktu pagi dan malam. Karena masa itu ialah peluang peragut mencari mangsa. Pertama. Kedua, bagi pejalan kaki mereka digalakkan berjalan melawan arus supaya dapat melihat kendaraan dari arah depan. Okey. Kelima, kita hendaklah melihat kanan dan kiri ketika berjalan kaki. Sudah, Cik. Okey. Haikal, ni. Saat. Baca 3 lagi isi selain yang telah dinyatakan oleh Adik tadi. Okey, Izzati lah dulu. Okey, cikgu. Cakap. Mana tu? Ni bukan? Tindakan. Di mana suak tadi tu? Astaga, lupa kan dah. Okey. Orang ramai perlu mengelak daripada berjalan di tempat-tempat yang sunyi seperti lorong di belakang kedai. Pertama. Kedua, inisiatif tidak digalakkan berjalan pada awal pagi. Mana suara ini aku ni? Atau pada waktu malam kerana peluang peragut mencari mangsa semakin mudah dalam suasana yang samar. Okay. Usaha suara ni. Elakkan diri daripada berjalan secara bersendirian. Sudah cikgu. Okey, Natasha lagi. 3 lagi. Sambung. Digalakkan berjalan melawan arus supaya dapat melihat kendaraan arah depan. Okey. Seterusnya berwaspada sekiranya ada peragut yang bermotosikal. Cuba kasih kuat sikit suara, Natasha. Digalakkan berjalan melawan arus supaya dapat melihat kendaraan dan arah depan. Seterusnya berwaspada sekiranya ada peragut yang bermotosikal. Okey. Kedua, sebaik-baiknya wanita tidak membawa beg tangan mereka. Hendaklah meletakkan tangan itu di hadapan dengan kedua-dua dengan menutupi beg tersebut. Okey.
kita adalah, cikgu sudah bagi tahu tadi, untuk rumusan kita tulis 8 ayat. Untuk rumusan, ayat pertama kita petikan membincangkan. Kemudian tambah di sini idea utama. Idea utama cikgu sudah bagi tahu macam mana kita dapat idea utama melalui kata kunci. Apa kata kunci kita? Langkah. Langkah kan? Kata kunci kita tadi langkah-langkah kan? Ya. Okey, kata kunci kita tadi langkah. Jadi idea utama itu kita dapat daripada kata kunci itu. Okey, jadi kita nanti cikgu akan terangkan juga. Okey, petikan membincangkan ayat dia. Petikan membincangkan, kemudian kita masukkan idea utama. Okey, kemudian nokta, kemudian ayat kedua adalah idea utama ataupun antaranya ialah. Kamu boleh gunakan di sini perkataan antaranya ialah. Baru masukkan isi satu. Okey, kemudian masukkan lagi. Kemudian ayat ketiga kamu masukkan penanda wacana, kemudian isi kedua. Macam begitulah kita gunakan penanda wacana sampailah akhir sekali masuk kepada isi ke-6. Okey, untuk ayat penutup. Okey, ayat penutup cikgu saya bagi kasih tengok di sini. Okey, ayat penutup dia macam begini. Kesimpulannya kamu koma, letak koma, tanda koma. Semua pihak. Okey, semua pihak kamu tulis di sini sama ada perlu ataupun hendaklah ataupun haruslah. Okey, apa yang perlu dibuat? Okey, agar, untuk, supaya. Ini cadangan cadangan, perlu, hendaklah, haruslah, cadangan. Apa cadangan kita? Supaya cadangan yang diambil oleh pihak, semua pihak tu. Kemudian kita punya harapan. Kita guna perkataan agar, untuk, supaya. Itu pun. Ini kamu boleh pilih satu lah. Okey? Di sini. Cikgu bagi di sini. Okey, petikan membincangkan apa? Kemudian nokta. Antaranya ialah kita masukkan isi satu. Okey, kemudian selain itu koma kita masukkan isi dua, nokta. Seterusnya koma kita masukkan isi ketiga. Okey, tanda nokta. Berikutnya ataupun kamu ambil perkataan kemudian ataupun kamu ambil tambahan pula. Okey, macam jenis penanda wacana kan? Okey. Berikutnya cikgu letak di sini. Berikutnya koma, kamu masukkan isi keempat. Di samping itu ini sepatutnya jarak cikgu salah tulis ini. Di samping itu koma masukkan isi kelima. Akhir sekali koma masukkan isi ke-6. Okey, kemudian kamu tulis kesimpulannya ayat penutup. Kesimpulannya semua pihak haruslah apa? Agar apa? Nokta. Jadi ada 8 ayat. Okey, jadi ini yang perlu kamu ingat. Okey. Kamu sudah dapat ini, isi kamu sudah dapat, kamu sudah baca, kamu sudah tahu kata kunci, kamu sudah dapat cari dia punya isi. Okey. Kemudian baru kita tulis rumusan. Okey, rumusan kita berdasarkan rangka yang cikgu sudah sediakan. Okey, dalam satu perenggan, ayat pertama yang kamu kena tulis adalah petikan membincangkan. Okey, sekarang ni idea utama. Ni idea utama. Okey, idea utama ni, macam mana kita dapat idea utama? Tadi kata kunci kita adalah langkah-langkah kan? Kata kunci kita adalah langkah-langkah. Jadi kita ambil perkataan langkah-langkah itu, jadikan dia idea utama. Petikan membincangkan langkah-langkah mengelak daripada jenayah ragut. Okay, sekarang ni kamu tulis, kamu masukkan isi-isi yang kamu sudah dapat tadi, masukkan ikut rangka yang cikgu sudah buat ini. Okey, sudah sampai akhir sekali. Masukkan isi ke-6. Mana-mana isi saja. Okey, sekarang ni dia punya ayat penutup. Kesimpulannya semua pihak haruslah. Apa cadangan kamu?
Apa cadangan kamu supaya apa yang perlu dibuat oleh orang ramai? Agar berhati-hati. Apa sebenarnya? Semua pihak haruslah sentiasa Berhati-hati. berhati-hati. Agar apa? Selamat dari Selamat dari jenayah ragut. Macam tu. Jadi cikgu buat rumusan apa yang kita sudah belajar hari ini. Kita belajar tentang karangan rumusan. Okey, cikgu sudah. tadi tu cikgu yang Nanti cikgu. bukan itu cikgu yang sebelahnya. Ni. Okay, nanti cikgu screenshotnya. Cikgu akan screenshot. Cikgu akan bagi dalam grup kita. Okey. Okey, tapi cikgu rasa cikgu sudah bagi ni sebenarnya semalam. Sudah cikgu, sudah. Okey, cikgu sudah bagi semalam kan. Okey, jadi yang kita belajar hari ini berkenaan dengan karangan rumusan. Kamu kena ingat karangan rumusan ini 80 hingga 100 patah perkataan. Kita boleh tulis dalam 1 perenggan ataupun 3 perenggan. Tapi cikgu sudah bagi tahu tadi, cikgu nasihatkan kamu tulis dalam 1 perenggan sahaja. Okey, untuk karangan rumusan kita buat dalam 8 ayat. 1 ayat penutup, 6 ayat isi dan 1 ayat pendahuluan. Cikgu terbalik. Pendahuluan, 1 ayat pendahuluan, 6 ayat isi, 1 ayat penutup. Ayat pendahuluan adalah idea utama. Okey, idea utama kita dapat daripada mana? Kata kunci yang kita sudah dapat dalam teks. Okey, kata kunci itu kita dapat melalui peta jadual perkataan sinonim. Okey, isi pun kita boleh lihat di situ. Jadual perkataan sinonim itu. Okey, kamu boleh fikir apa sebenarnya kata kuncinya melalui jadual perkataan sinonim. Kemudian menggunakan penanda wacana. Okey, untuk menghubungkan isi. Dan pada ayat penutup kita ada cadangan dan harapan untuk 1 ayat. Okey, kerja rumah hari ini. Untuk kerja rumah, cikgu mau selain yang kita sudah buat tadi itu kamu akan sambung terus tulis. Hantar dengan cikgu gambar seperti biasa gambar kamu punya karangan rumusan itu, hantar dengan cikgu. Okey, untuk kerja rumah, cikgu mau kamu buka muka surat 146 dalam buku teks. 146 ni. Buku teks kamu 146. Buku teks tingkatan 2. Okey? Perkasakan bahasa kita. Okey, dalam teks ini dia adalah dialog. Okey, sebuah petikan dialog. Okey, jadi cikgu mau kamu cari kata kuncinya. Macam yang cikgu sudah cakap tulis tadi di dalam yang kita buat ni, tapi ini dalam dialog, bentuk dialog. Okay, cikgu mau kamu cari kata kunci apa? Apa kata kunci di sini ni? Tentang apa? Okey, kamu cari kata kunci dan juga kamu tulis isinya. Okey, tulis isinya. Lepas tu masukkan kata kunci dengan isi itu dalam peta buih. Peta buih ini peta buih ya, macam inilah kamu buat nanti dalam buku kamu. Kamu letak di tengah ni kata kunci. Ada 6 isi kamu cari, kamu tulis di situ. 6 isi. Kamu buat bulat-bulat macam ni lah. Okey, kata kunci di tengah-tengah dengan isi. Okey, kamu tulis di buku kamu. Dan kemudian hantar dengan cikgu.